Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video kali ini. Okey, jadi semoga setiap apa yang saya kongsikan dalam pembelajaran ini boleh memberi manfaat kepada semua. Okey, jadi video kali ini adalah sambungan daripada video yang lepas di mana kita telah belajar berkenaan dengan garisan, iaitu berkenaan dengan definisi garisan, dan juga kita belajar juga berkenaan dengan jenis-jenis garisan. Okey, jadi video kali ini adalah video sambungan di mana kita belajar sambungan daripada pembelajaran yang video yang sebelum ini. Okey, jadi apakah sambungan pembelajaran kita pada video yang lepas? Okey, jom mari kita tengok. Okey, jadi pada video yang lepas kita telah belajar dua. Yang pertama kita belajar berkenaan dengan definisi garisan, yang kedua berkenaan dengan jenis garisan. Okey, jadi di akhir video ini apa yang saya harapkan semoga apa yang saya kongsikan ini anda ingat berkenaan dengan dua perkara, iaitu fungsi garisan, yang kedua berkenaan dengan teknik penghasilan garisan. Okey, mari kita pergi satu-satu. Okey, jadi yang pertama kita belajar berkenaan dengan fungsi garisan. Okey, di sini dia bagi tahu dalam buku teks ni dia tunjukkan 6 contoh. Yang pertama, garisan ini boleh mewujudkan ataupun menghasilkan rupa. Okey, ini rupa lah yang boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan. Okey, yang kedua, garisan juga boleh menghasilkan jalinan. Okey, yang ini contoh visual jalinan tampak di mana kita hanya boleh melihat tapi kita tidak dapat menyentuhnya. Okey, dan yang ketiga, garisan pula adalah garisan juga berfungsi untuk mewujudkan ruang. Okey, kita boleh gunakan untuk mewujudkan ruang. Macam contoh ini kan, dia ada foreground, ada middle ground, ada background di belakang sana. Okey, yang keempat, garisan juga boleh menghasilkan bentuk. Jadi yang ini adalah contoh bentuk piramid. Okey, piramid. Okey, dan juga seterusnya garisan boleh boleh menghasilkan ton. Okey, nampak ni menggunakan garisan silang pangkal. Okey, dan semakin ke kiri ni, semakin ke kiri, okey, dia semakin cerah. Okey, dari gelap ke cerah. Dan yang keenam, struktur garisan ini boleh mewujudkan bentuk. Okey, maksudnya contour line tadi ni yang kita pusing-pusing ni, garisan yang kita pusing-pusing tadi, dia adalah contour line. Contour line daripada bentuk asal silinder, okey, iaitu PVA glue ni lah. Okey, ni adalah PVA glue. Okey, itu sedikit berkenaan dengan fungsi garisan. Okey, ini adalah ilmu tambahan di mana ilmu ni menarik untuk kita tahu. Tahukah anda bahawa garisan pada ibu jari ataupun cap jari kita ni berbeza mengikut setiap individu. Okey, yang ini betul lah. Yang ini kalau macam mana kita mau pastikan, okey, tengok pada kad pengenalan kita. Okey, kalau tak percaya, setiap kad pengenalan, terutamanya pelajar-pelajar yang baru ingin buat kad pengenalan ni, kita perlu turunkan kita punya cap jari di device yang digunakan lah. Ada digunakan khas untuk capture kita punya cap jari ni. Yang seterusnya, mari kita tengok berkenaan dengan teknik-teknik penghasilan garisan. So di sini ada 6 teknik semua yang kita boleh pelajari. Okey, yang pertama, bagaimana cara kita boleh menghasilkan garisan ni dengan teknik capan. Okey, kita menggunakan teknik capan ataupun chop. Okey, contoh tadilah kita punya ibu jari tadi ni, kita ambil ink, lepas tu kita transfer, kita chop. Okey, kita akan dapat garisan tadi, kesan garisan tadi. Okey, teknik yang kedua adalah teknik mencanting. Okey, ini adalah teknik mencanting ni adalah teknik untuk menghasilkan batik. Okey, dia sama juga sebenarnya, cuma berbeza material dan juga bahan yang kita gunakan. Okey, kita canting untuk kita menghasilkan garisan. Okey, garisan juga boleh dihasilkan menggunakan teknik titik-titik. Okey, kita pointillism. Yang ni kalau kita boleh tengok dengan lebih dekat dalam buku teks anda tu, dia sebenarnya menggunakan teknik pointillism. Okey, dia titik-titik. Okey, dia titik-titik kan untuk kita wujudkan garisan tadi. Okey, teknik titik-titik. Itu yang ketiga. Yang keempat, okey, teknik collage. Okey, apa sebenarnya teknik collage ni? Collage ni adalah kita gunting, kita tampal ataupun kita cari bahan-bahan yang kita sudah tidak gunakan, kita tampal di atas permukaan yang baru untuk kita wujudkan corak ataupun garisan tadi. Okey, yang seterusnya, garisan juga boleh dibentuk menggunakan teknik jahitan. Okey, kita jahit.
Okay, kita jahit, boleh dapat kita punya garisan tadi. Okay, contoh daripada baju t-shirt kalau boleh tengok pada t-shirt kamu tu dia ada macam-macam jenis jahitan. Okay, ada macam-macam jenis jahitan di mana setiap jahitan itu akan menghasilkan garisan. Okey, dan yang seterusnya yang keenam adalah berkenaan dengan teknik anyaman. Okey, teknik anyaman pun boleh menghasilkan garisan juga. Okey, so ada 6 semua. Okey, sebenarnya teknik penghasilan garisan ni ada banyak lagi. Okey, kita boleh menggunakan teknik lipatan, kita boleh menggunakan teknik renyukan ataupun koyakan sekalipun. So, yang itu bergantung kepada eksplorasi ataupun pemahaman kita. Bagaimanakah cara untuk kita menghasilkan garisan? Okey, jadi jangan lupa kita telah belajar dua. Yang pertama kita belajar berkenaan dengan fungsi garisan. Yang kedua kita belajar berkenaan dengan teknik penghasilan garisan. Okey, sekarang ni mari kita tengok bagaimana garisan ni berfungsi. Okey, yang method ni digunakan oleh fashion designer lah. Okey, fashion designer yang akan menggunakan. Okey, jadi kita boleh tengok di antara dua visual ini. Satu corak pakaian yang dipakai oleh perempuan ni, corak menegak. Satu lagi melintang. Di mana dua-dua figure ni adalah figure yang sama. Saya copy paste saja. Okey, nampak tak perbezaan dia? Jika pemakai seorang pemakai itu berbadan besar, okey, ataupun gempal, okey, dia tidak sesuai untuk menggunakan corak yang melintang ini. Kenapa? Sebab nanti dia akan kelihatan lebih gemuk. Okay, kalau perasan dalam image yang kita tengah preview ni, okay, sama tapi seorang dia nampak gemuk, seorang dia nampak tinggi. Okay, itulah fungsi garisan sebenarnya. Dia boleh mengelirukan, dia boleh digunakan untuk menyampaikan message ataupun kita boleh gunakan pada masa-masa tertentu. Okay, especially dalam kita berpakaian tadi. Sama juga kalau kita berbadan yang besar, lepas itu kita cuba untuk memakai corak-corak yang kecil. Okay, contoh saya cuba hasilkan di sini. Kalau para penonton boleh tengok. Okay, contoh yang lain. Okay, contoh yang pertama tadi kita buat corak bunga. Okay, bunga. Okay, bunga lah. Contoh lah bunga begini ya. Corak ni dia tidak seberapa sempurna sebab kita hasilkan ni menggunakan tablet ni. Dia perlukan praktis yang banyak. Okay, contohlah corak corak begini, corak yang besar. Okay. Alright, contoh dia beginilah. Okay, satu lagi ni kita buat corak yang kecil lah. Contoh corak yang kecil-kecil, yang halus. Okay, contoh dia gini. Okay, tidak perlu banyak sangat. Bagi saya ini pun sudah cukup untuk anda faham. Okay, contoh dia begitulah. Alright. Okay, nampak tak perbezaan dia? Sekarang ni kita tak nampak. Cuba kita zoom out kita punya canvas ni. Nampak? So nampak beza kan? Okay, itulah yang berkenaan, yang menariknya berkenaan dengan garisan ni. So nasihat saya, sebelum kita hendak membeli kita punya pakaian, pastikan kita tahu dulu kita ni jenis yang macam mana. Kalau kita berbadan gempal, pastikan corak yang kita gunakan tu corak yang tidak nampakkan lagi kita gempal. Kalau boleh dia sebaliknya. Okey, jangan lupa sekiranya ada soalan boleh tinggalkan komen anda di ruangan di bawah. Sekian, wassalam, kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.